Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam rancangan Biros TV, sebuah rancangan yang memaparkan analisa live di kaca skrin anda. Sebelum saya memulakan, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Faris atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan. Saya menganalisa semua jenis pasaran, iaitu currency, kripto dan juga stock market. Sebelum saya memulakan, izinkan saya buat sound check dulu guys. Apa khabar guys? Kepada yang tengah memandu, hati-hati mana memandu. Please focus on your drive. Okay? So, dah 2 hari saya tak live. So hari ni kita nak mengintai peluang. Kita nak mencari peluang-peluang yang ada di dalam pasaran kewangan. Iaitu mungkin kita akan panjang sikit lah live ni. So sebelum kita memulakan, ingin saya tekankan di sini, saya bukanlah sifu, saya bukan mentor. Saya juga tidak menganjurkan mana-mana seminar. So saya juga tidak menjalankan aktiviti pemasaran yang untuk menjalankan ads yang berleluasa untuk menipu orang lah. So tujuan saya muncul di media sosial ni adalah untuk memberi kesedaran kepada ramai orang tentang pentingnya ilmu di dalam trading. Okay. So kepada anda yang baru dalam trading, dinasihatkan untuk cari basic dulu sebelum sampai ke channel ini. So sebelum tu izinkan saya readykan saya punya platform dulu. Okay. Hold on guys, saya nak buat sound check dulu. Sekejap How was your day guys? Apa khabar semuanya? Diharap anda semua berada di dalam keadaan yang baik, dilimpahi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hold on saya kasih tengok dulu. Cun ke tak cun? Kepada anda yang baru menonton, izinkan saya mengenalkan diri saya. Nama saya Faris atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan. Saya menganalisa semua jenis pasaran, tidak kira currency, kripto dan juga stock market. Ingin saya macam mana nak cakap Ingin saya tekankan di sini, saya bukanlah mentor, saya juga bukan sifu. Namun saya suka berkongsi di dalam media sosial ini supaya memberi kesedaran kepada orang ramai tentang pentingnya ilmu. Okay. So apa masalah ni, tak boleh akses pula. Apa bondo ni. Okay. Sekejap guys. Saya nak kasih share dulu. Okay guys, kita sound check lagi sekali. Sebelum kita memulakan, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Faris atau dikenali sebagai Faris.
Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan. Saya menganalisa semua jenis pasaran, tidak kira currency, kripto dan juga stock market. So hari ni kita nak tengok apakah yang terjadi di pasaran kewangan untuk kita melakukan aktiviti trading di dalam minggu ini. So tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya tukar skrin, share skrin saya. Kita mulakan dengan dollar index, okay? Let's go. So sekarang kita dekat dollar index daily. So hari Isnin ni biasa lah. Kebanyakannya yang masuk mostly adalah scalper. So mungkin ada intraday juga. So dia orang masuk tak lama lah, dia orang stay sekejap-sekejap je. So kita nak tengok pasaran dollar index. Dolar sekarang tengah strong. Mungkin ramai pelabur-pelabur yang orang panggil jerung lah, dia orang stay dekat dollar index ni. So kita boleh lihat dolar agak strong lah. So kita nak tengok ada ke peluang-peluang di dollar index yang kita boleh masuk. Contoh kalau saya tengok dekat dollar index, saya akan masuk dekat EU, GU ataupun gold lah. Okay. So dollar index ni bagi saya untuk tengok ada apa orang panggil tu, ada jerung-jerung tak dalam ni, dalam dollar index. So kalau ada jerung-jerung, adalah peluang-peluang dekat EU, dekat GU. Okay. So kita boleh lihat sekarang ni dia tengah crawling up. So kita teruskan kepada EU. Wow. Okay. So EU keep dropping sebab dia ada buat low yang baru. Kita boleh lihat dekat time frame 1 hour. So kita clear dulu sekejap Okay. So kita boleh lihat kat sini. Sini adalah satu impulsive correction dan dia buat low baru. Okay. Dia panggil apa? New low. Okay. So bila dia buat low yang baru, possibility dia akan keep dropping lah, sebabkan dollar index menaik. So EU dah drop lah, tapi dia dah jalan lah. Kalau pagi tadi siapa yang monitor, InsyaAllah boleh dapat lah. So kita nak cari peluang. So kita tengok dekat daily. So ya, seperti yang kita lihat, dia dalam satu trend bearish. Okay, so kita lukis trend line dulu. Gitu lah, lebih kurang. Cubaan untuk break ke atas tapi tidak berjaya. So kita masih menunggu lah. So untuk cara saya masih menunggu lah. Jika anda seorang scalper atau intraday, boleh cari dekat 1 hour ataupun M30. Okay. So terus seterusnya kita teruskan dengan GU. So first sekali kita buka dekat time frame besar. So kita tengok dulu. Kita kena clear dulu. Okay, so kita nak kira kita nak tengok jangkaan. So ini adalah impulse A, B,
dan C. Okay. Sepatutnya price ni terus touch dekat kawasan sini, tapi dia buat pullback dan membentuk satu correction. Okay. So kita nak tengok ada kat peluang-peluang. Kita kecilkan sikit time frame H4. Okay, so kita nampak something. So sini adalah low. Low, high, high, high. Sini adalah lower low. Sini adalah higher high. Okay, so kita boleh lihat dekat kawasan sini price masih lagi tak lepas. Dia tak ada buat high yang baru. So kita boleh menjangkakan yang dia akan drop dulu sikit. Tapi kita mencari confirmation. Ada engulfing tak? So masih tak ada apa-apa petunjuk untuk GU. Tapi dia ada satu bentuk QM lah. So QM yang macam ni saya tak masuk sebab dia tak ada confirmation. Okay, so kita boleh lihat dekat EU, dekat dollar index sekarang tengah strong. So possibility GU akan drop. Okay, so better cari sell lah. Okay, so kita kecilkan time frame lagi untuk mencari okay, so kita buat teori dulu untuk GU. Kita tunggu dekat kawasan sini. Okay, kita tunggu kat kawasan situ. So kita tulis zone panggil apa potential zone. Apa okay, so kalau dia naik macam tu sell je lah. Okay, so kita dah tengok dollar pun sekarang tengah strong. So GU memang drop lah. Tapi nak tunggu dia naik lah baru best. Kalau nak sell kat bawah ni boleh lah kecil-kecil kan dekat area sini. Kecil-kecil boleh lah kan. Janganlah besar-besar sangat. Takut dia naik sampai ke atas. Cari area-area situ okey lah, ngam lah untuk sell. Kalau saya ambil lot kecil je lah. Okay, so kita teruskan dengan JBP JPY. So jika anda ada pair-pair yang nak saya tengok, boleh komen. So jika tiada, saya teruskan pair yang saya nak tengok lah. Okay, okay, so kita dah jumpa something dekat GJ. So GJ dah buat breakout. Kita di time frame 30 minit kita kecilkan, kita tengok time frame besar dulu apa yang dia buat. Okay, GJ dah breakout
So kita nak tengok H4. Wow. Okay, 1 hour. Okay, so dia dah buat breakout dan pullback dekat trend line, terus drop. So dekat mana kita nak cari peluang untuk re-entry? Okay, H4 form satu bearish engulfing. Tengok dekat sini. Okay, so saya mengambil peluang ini. Saya ingat saya nak masuk GJ this week. Sebelum tu kita buat satu, kita lukis-lukis dulu. Okay, sini adalah high. High, lower high. Lower high. Lepas tu dia panggil apa Sini ada lower high. Sini panggil lower high jugalah kan. So dekat sini ada lower low. Okay, so saya menjangkakan kawasan yang dia akan react dekat kawasan kita ambil trend line lah So dia akan react dekat kawasan sini. Okay, so ini adalah keputusan saya. Saya ingat saya nak masuk sini. So sebab dia ada satu confirmation di H4, iaitu bearish engulfing, dan dia dah breakout trend line. So saya mencari peluang lah. Okay, so kita going for short position GJ. Tapi target dia, tengok dulu berapa jauh dia nak pergi. Kalau tengok pada H4 jauh lah. Mungkin dia nak pergi touch balik dekat kawasan, possible dia nak touch balik kawasan sini. So keputusan dia, saya ambil short je lah. Saya tak ambil jauh-jauh, sebab saya emosi nanti. Saya lebih kenal diri saya. Saya takut emosi. So better kita ambil beberapa pips lah. Okay, so kita SL kita 30 pips. So reward adalah 100 pips. Okay, kita setting baik-baik punya. Okay, so kita tunggu lah. So kita lukis satu lagi barang, iaitu call out, drop base drop. Drop base drop. Okay,
So possibility yang dia akan buat macam ni dan drop. Okay, kita tandakan arrow path. Mana path ni. Go up and then go down. Okay, so siapa yang nak try long, cubalah. Tapi risiko masing-masing lah. Saya nak ambil short je this week. Kau dapat 100 pip okay lah kan. Kita tengok lagi peluang lain kalau ada. GA keep going up. Tengok H4. Pergerakan dia agak tricky lah guys. Saya pening sikit lah tengok pergerakan macam ni. Patutnya boleh drop ni sebab ada bearish engulfing, tapi tak tahulah. Oh, possible juga dia akan buat. Kita boleh nampak dekat situ ada rally base rally. Berkemungkinan yang dia akan fly up. Tu ada really base rally. Tunggu lah. Ini okay, ini sekadar observation. Kita taruh satu mata dekat sini, mata Illuminati, untuk kita monitor lah. So apakah confirmation dia? Nak tengok ada setup yang tersembunyi tak? Tak ada guys. Possibility yang dia nak react dekat sini. Possibility yang dia nak react dekat sini. Sebab situ ada satu bearish engulfing. So kita nak tengok kat kalau time frame kecil kod ada satu price. GA tinggal lah dulu so kita observe je. Okay, GBP CHF H4 dah form satu bearish. Ada tak satu petanda yang meyakinkan untuk kita masuk? Okay, kita tengok dekat sini. Satu drop base drop yang sebaris dengan support. Okay, so saya ingat saya nak masuk kecil dekat sini. Lot kecil di GBP CHF. Kita going for short. SL ngam tu 25 pips. Kita going for short 50 pips, okay lah So kita nak tengok. Okay ni macam okay lah, sebab dia ada satu confirmation dekat H4. So balon lah. Ada confirmation balon lah. Tapi kita tak target panjang lah. Target setakat itu okay lah tu. Cukup lah tu. 54 pips, 55 pips ngam lah tu kan. So JP CHF dengan GJ kita dah ada position untuk this week, untuk kita perhatikan. So kita move on kepada G-Chart. G-Chart tak ada yang menarik. Dia tengah sideway. G-Chart sideway
So kalau nak masuk pun dekat area sini ngam lah, bawah-bawah sikit kan. Tapi dia dah jalan, so tak ambil risiko, biarkan. EA. Oh, padam dulu guys. uh, Okay. EA sekarang dia tengah buat downtrend. Mungkin ini adalah satu correction. So ini adalah impulse correction dan drop lah, possible juga. So itu hanyalah teori. So kita dah jumpa 2 setup for this week. So kita tengok lagi, kita tengok dulu. EN ada ke yang menarik? EN. Oh okay, EN ada H4 dah form satu bullish. So kita mencari peluang di time frame kecil. Okay, so kita nak perhatikan dulu apa dia buat kat time frame besar ni. Okay. Lain yang pergi. So kita biarkan daily buat kerja dulu. Daily close. Kita tunggu daily close baru kita apa? Kita buat keputusan lah. So kalau daily close ngam, cun, sedap lah. Tapi H4 dah solid dah ni. Okay, teruskan memerhati. So kita buat analisa live guys. Harap ada banyak setup lah this week. So kita dah jumpa 2. Bagi saya itu dah cukup banyak tu. Tapi kadang-kadang kita tak boleh harapkan 2 setup ni saja. Kadang-kadang 2-2 pun tak menjadi. So kita kena ada backup plan lah untuk mencari-cari apakah peluang lain. So kalau 2 setup tu tak menjadi, kita nak counter dekat mana? Contoh, ataupun kita nak stay dekat 2 setup tu sampai hujung minggu pun boleh juga. Tengok kepada keselesaan masing-masing. Okay, so saya rasa dekat sini lah. Kita tunggu dekat sini. Okay, kita taruh satu mata dekat sini. Okay, tunggu lah. EN ni pun saya nak tengok apa jadi kat EN. Okay, GN keep going up. Oh, straight dia naik Itu saja kot. Okay, Bitcoin naik kejap jatuh balik. Naik kejap jatuh balik. Oh, patutlah USD strong. Patutlah USD strong kan. Tu ada. So Bitcoin pun tengah bercelaru. So diorang banyak lari kat USD lah. So it's okay, kita trade, kita follow pula. Kita fokus dekat GJ dengan JBP CHF lah this week. Okay, kita perhatikan EN dengan Jejak ada kita perhatikan. Tak ada. So EN kita perhatikan dengan GA GA pun kita perhatikan. Okay,
So kita delete yang lama-lama supaya kita tak confuse nanti. Okay. So okay guys, terima kasih kerana menonton. Itu saja pada hari ini. Hope dapat membantu korang dalam trading minggu ini. So make sure mindset jaga. Kalau SL tak apalah kan, it's okay. SL kena berlapang dada sikit lah. Okay. So itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.